Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam siri yang ini kita akan bincangkan tentang perakaunan pendapatan negara. Saya akan pecahkan dalam beberapa episod pendek untuk memudahkan kita berbincang tajuk-tajuk khusus. Okay. Dalam episod yang pertama ini, kita akan lihat konsep-konsep pendapatan negara. Ini antara konsep yang ada. Okey, mungkin anda ada sedikit kekeliruan tentang apa yang saya akan sebutkan ini. Dan saya akan mungkin ada buku teks yang menulis secara atau buku rujukan yang menyatakan fakta yang mungkin berbeza dengan apa yang saya akan bincangkan. Okey, kita lihat apa itu definisi. KDNK adalah keluaran dalam negeri kasar. KNK adalah keluaran negara kasar. PNK adalah pendapatan negara kasar. Di Malaysia kita guna dua konsep untuk menggambarkan pendapatan negara. Satu kita pakai KDNK. Kita pakai KDNK. Dan yang kedua kita pakai PNK atau Gross National Income dalam bahasa Inggeris. Pendapatan negara kasar. Okey, ini definisi yang kita boleh lihat kalau anda Google kat internet atau cari kat daripada jurnal-jurnal, daripada rujukan-rujukan ataupun daripada kita panggil laman web seperti OECD untuk kita mencari definisi yang tepat. Okey. KDNK adalah semuanya merujuk benda yang sama, iaitu nilai semua barang dan perkhidmatan akhir. Okey, itu yang kita dah bincang dalam siri sebelum ini, dalam bab yang pertama dalam siri sebelum ini. Semuanya sama. Across the board untuk tiga-tiga konsep ini sama. Okey, perkara yang membezakan di antara konsep-konsep ini adalah elemen yang kedua. Okay. Satu lagi, semua sama dari segi nilai barang. Yang kedua, semua sama melibatkan proses pengeluaran, aktiviti yang produktif. Yang membezakan adalah faktor pengeluaran. Faktor pengeluaran. Okey, kalau KDNK yang dikeluarkan oleh semua faktor yang terdapat dalam sebuah negara. Okey, faktor pengeluaran. Semua faktor pengeluaran yang terdapat dalam sebuah negara. Sama ada faktor pengeluaran itu adalah faktor yang dimiliki oleh negara tersebut atau faktor yang dimiliki oleh negara asing. Okey, contoh buruh tempatan. Itu faktor buruh tempatan adalah faktor yang dimiliki oleh negara domestik. Buruh asing yang berada dalam negara tersebut adalah faktor asing yang dimiliki oleh negara lain. Okey, sama ada buruh tempatan atau buruh asing, kedua-dua buruh ini berada dalam sebuah negara. Jadi KDNK melihat kepada pengeluaran semua faktor sama ada ia dimiliki oleh negara domestik atau negara asing. Okey. Manakala yang KNK pula adalah yang yang dikeluarkan oleh faktor pengeluaran yang dimiliki oleh sebuah negara itu, sebuah negara domestik. Kalau kita lihat, maka dia merujuk kepada negara domestik sahaja, kan? Faktor dimiliki oleh negara domestik. Sama ada faktor itu berada di negara tersebut atau berada di luar negara. Tetapi yang penting adalah faktor dimiliki oleh sebuah negara. Buruh yang berada dalam sebuah negara dan buruh buruh yang merupakan warga negara tersebut tetapi berada bekerja di luar negara dan terlibat dalam pengeluaran di luar negara. Jadi keluaran yang dikeluarkan oleh mereka juga dikira sebahagian daripada pendapatan negara berdasarkan konsep keluaran negara kasar. Okey, PNK, kalau kita tengok PNK, definisinya adalah hampir sama dengan KNK yang dikeluarkan oleh sebuah negara dan dia hampir sama tetapi dia melibatkan satu perkara lagi iaitu dan penerimaan bersih pendapatan prima. Penerimaan bersih pendapatan prima. Pendapatan prima ini adalah pendapatan faktor. Pendapatan prima adalah pendapatan faktor dari luar negeri.
Jadi kita lihat, maka kita nampak ada sedikit perbezaan dengan KNK. Jadi ketiga-tiga ni untuk satu tempoh tertentu, biasanya 1 tahun lah. Okay, kalau kita tengok definisi daripada formula, KNK adalah KDNK campur pendapatan faktor bersih luar negeri campur keluaran faktor asing, keluaran faktor warga negara, keluaran faktor yang dimiliki negara tersebut, tetapi berada di luar negara, sebab mereka tidak, contohnya kat sini, mereka tidak kita panggil pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor di luar faktor-faktor yang dimiliki negara tersebut, tapi tidak dibawa balik ke negara itu. Okey. Ini adalah KNK. Okey. Ini adalah PNK. Okey. KDNK campur pendapatan faktor bersih luar negeri. Itu adalah PNK, pendapatan negara kasar. Jadi bila kita tengok, buat masa ini Malaysia hanya menggunakan KDNK dan PNK dan tidak lagi menggunakan KNK, dan banyak negara sudah pun tidak menggunakan PNK. Tidak menggunakan KNK, Gross National Product. Kenapa? Sebab dia ada elemen ini, yang elemen keluaran faktor yang tidak dibawa balik. Ini yang sesuatu yang sukar untuk kita ukur. Namun begitu, bila kita tengok buku-buku rujukan yang ada di luar sana ataupun mana-mana yang ada, kita lihat mereka cuba tidak menggunakan PNK, tetapi menggunakan konsep KNK, tapi mereka tak guna PNK, tapi menggunakan konsep KNK yang menggambarkan PNK. Okey, nampak tak ada berlaku sedikit kekeliruan ke situ. Okey. Jadi konsep yang digunakan dalam buku rujukan yang ada dalam pasaran, mereka menggunakan KNK tetapi menggambarkan PNK. Okey, sebab dia menggunakan definisi yang digunakan dalam definisi yang digunakan adalah definisi KNK, tapi bila merujuk pada formula, dia menggunakan formula PNK, bukan formula KNK. Okey. Terpulang pada anda, okey, untuk menggunakan konsep tepat. Tapi saya boleh beritahu kepada anda, konsep KNK tidak digunakan dalam laporan-laporan ekonomi di Malaysia. Okey. Seterusnya kita nak lihat konsep-konsep tadi, KNK atau KDNK. Dalam pendekatan apa yang disebut sebagai KNK atau KDNK harga pasaran, KNK atau KDNK kos faktor, KNK KDNK benar, KNK atau KDNK semasa atau kadang-kadang disebut sebagai nominal. Okey. Ini adalah perbandingan kan, perbandingan. Kalau kita sebut sebagai harga pasaran merujuk pada harga barang dan perkhidmatan akhir yang dibayar oleh pengguna dalam pasaran. Jadi maksudnya harga penilaian bagi penentuan KDNK atau KNK, harga pasaran ini berdasarkan penilaian harga dalam pasaran pengguna. Dalam pasaran pengguna. Itu berdasarkan harga yang dibayar. Bukan pasaran di peringkat lain, tapi di peringkat pengguna. Manakala kos faktor pula, sebaliknya, iaitu harga yang dibayar kepada faktor pengeluaran untuk, ada silapan typo situ, untuk menghasilkan barang dan perkhidmatan. Maka dia melibatkan pada peringkat pengeluaran lagi, belum lagi bukan penilaian nilai satu barang berdasarkan harga di peringkat pasaran pengguna, tapi pada peringkat pengeluaran. Jadi kita boleh lihat perbezaan di antara KNK atau KDNK, KNK harga pasaran, KNK harga faktor, atau KDNK harga pasaran atau KDNK harga faktor, atau kos faktor berdasarkan formula ni. Jadi tengok harga pasaran, kita ambil contoh KDNK harga pasaran sama dengan KDNK kos faktor dicampur dengan cukai tak langsung. Ini cukai ada dua jenis, cukai langsung dan cukai tak langsung. Cukai langsung adalah cukai dikenakan atas pendapatan individu atau syarikat dan tidak boleh dipindahkan. Cukai tak langsung adalah cukai yang dikenakan berasaskan transaksi yang dilaksanakan, dan dia boleh dipindahkan sebab kalau kita tak
kita tak buat transaksi, jadi kita tak perlu tanggung GST, SST. Kalau kita tak nak bayar SST, kita tak nak bayar GST, kita tak perlu lakukan apa-apa transaksi. Itu contohlah. Okay, contoh. Jadi cukai tak langsung, mencampur cukai tak langsung seperti SST, GST, cukai pelancongan dan lain-lain cukai. Cukai excise misalnya. Ditolak juga adalah subsidi. Subsidi ini adalah pembelanjaan kerajaan yang diagihkan kepada pengeluar. Untuk mengurangkan kos, marginal cost ditanggung oleh pengeluar. Okay, ini subsidi. Ini hubungan di antara pendapatan negara, harga pasaran dengan kos faktor. Okey, kita lihat yang kedua. Apa yang dinamakan KDNK benar lawan dia dengan nominal atau semasa adalah dia benar ini diukur berdasarkan harga tahun asas. Dia mesti berdasarkan tahun asas tertentu. Dan pemilihan tahun asas tu ada pertimbangan tertentu yang dibuat oleh kerajaan. Okay. Kita ada guna berdasarkan tahun asas 2010, 2015, pada sebelum itu mungkin 1987 dan tahun asas tu boleh berubah dari masa ke semasa berdasarkan ketetapan yang ditentukan oleh pihak kerajaan. Okey, dan ini adalah kalau sebut sebagai pada konsep nominal pula adalah berdasarkan mengikut harga pada tahun berkenaan, tahun yang kita nak ukur, tahun semasa yang kita nak ukur. Dan bila kita lihat dari segi rumus seperti mana dalam siri sebelum ini, dalam bab sebelum ini, KDNK benar adalah sama dengan KDNK nominal yang didarabkan indeks harga pengguna. Okey, apa-apa indeks harga di sini saya menggunakan indeks harga pengguna asas iaitu bersamaan dengan 100 dan bahagi dengan indeks harga pengguna semasa iaitu tahun yang kita nak ukur. Kita akan dapat KDNK benar untuk tahun yang kita nak ukur. Okey. Dan ini adalah KDNK nominal bagi tahun yang kita nak ukur. Okey, itu adalah perbandingan di antara konsep-konsep dalam pendapatan negara. Okey, kita lihat lagi. Okey, satu lagi konsep, dua lagi konsep yang juga penting adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini adalah pendapatan purata penduduk bagi sebuah negara, bagi satu tempoh tertentu. Dan kita akan lihat nanti bahawa konsep pendapatan per kapita ini digunakan untuk mengukur taraf hidup. Digunakan untuk mengikut taraf hidup, iaitu taraf hidup secara purata setiap anggota masyarakat dalam sebuah negara. Purata. Maksudnya semakin tinggi pendapatan negara sebuah negara, semakin tinggi pendapatan per kapita. Jadi formula pendapatan per kapita adalah pendapatan negara benar. Kita menggunakan pendapatan negara benar untuk mengukur pendapatan negara, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita kita guna pendapatan negara benar dibahagikan jumlah penduduk dalam sebuah negara. Jadi purata. Kita akan boleh pendapatan purata. Pendapatan purata adalah pendapatan purata. Satu lagi konsep yang terakhir sini adalah keluaran negara bersih. Keluaran negara bersih adalah keluaran negara kasar. Mungkin kita gunakan PNK tadi pendapatan negara kasar ditolak dengan susut nilai. Susut nilai adalah keseluruhan susut nilai yang wujud dalam sebuah ekonomi. Susut nilai ini kenapa kita ambil kira susut nilai ni dekat sini? Sebab kita ada aset tetap iaitu terdiri daripada modal, aset modal. Kita mempunyai aset modal, mesin, peralatan, logi dan sebagainya. Aset-aset ini apabila kita guna untuk pengeluaran, lama kelamaan dia akan dari segi nilainya akan berkurangan. Nilainya akan berkurangan, dia macam lusuh dan sebagainya kan. Jadi perlu ada perbelanjaan untuk kita panggil macam maintenance bagi aset modal tersebut. Jadi jumlah maintenance itu membentuk perbelanjaan, membentuk satu perbelanjaan, dan kita perlu tolak daripada keluaran negara kasar untuk melihat keluaran negara bersih, memberi gambaran bahawa kalau kita susut nilai adalah tinggi disebabkan oleh aset modal yang kita gunakan sudah usang, jadi kesannya adalah keluaran negara bersih menjadi lebih rendah. Dan kita boleh lihat bahawa negara yang punya keluaran negara bersih rendah
dari segi potensi untuk pengeluaran pada masa akan datang juga akan rendah. Itu sebab kita nak keluarga bersih itu penting. Okey, itu saja. Jangan lupa like dan share video ini. Okay, terima kasih. Jumpa lagi dalam episod akan datang.